Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Polri bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sudah subscribe dan juga kepada anda yang support channel ini. Guys, kami juga ingin nyatakan pada anda, terutama anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat 300 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara para artis atau personality Bollywood lainnya yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran anda. InsyaAllah kami akan buatkan juga video tentang mereka. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, atas permintaan anda kali ini kami akan bahaskan tentang aktor Sanjay Dutt. Oleh kerana banyak penulisan tentang aktor ini, maka kami akan bicarakan tentang aktor ini dalam dua bahagian. Video ini merupakan bahagian yang pertama. Sanjay Dutt atau nama lengkapnya Sanjay Balraj Dutt dilahirkan pada tanggal 29 Julai 1959 dan dia merupakan aktor di India yang dominan membintangi filem-filem Bollywood. Sanjay merupakan penerima beberapa award termasuklah 2 award Filmfare. Sanjay dikatakan membintangi sekitar 187 judul filem yang merangkumi pelbagai genre, romantik, komedi dan juga filem-filem aksi. Sanjay berhasil mengestabliskan dirinya sebagai salah seorang aktor Bollywood yang paling popular daripada akhir tahun 80-an hinggalah ke tahun 2010. Sanjay dilahirkan di kota raya Mumbai yang kala itu bernama Bombay. Dia berasal dari keluarga Punjabi. Kedua orang tuanya adalah pelakon-pelakon terkenal Bollywood iaitu Sunil Dutt dan Nargis. Sanjay terlahir dalam keluarga yang menganuti agama yang berbeza. Ayahnya seorang penganut agama Hindu, manakala ibunya Nargis beragama Islam. Sanjay memiliki 2 orang adik perempuan iaitu Priya Dutt dan Namrata Dutt. Menurut info, nama Sanjay dipilih oleh kedua orang tuanya kerana terbaca nama itu dalam majalah berbahasa Urdu yang berjudul Shama. Ibu Sanjay Nargis adalah pencinta bahasa Urdu. Ibu Sanjay Nargis meninggal dunia kerana penyakit kanser pada tahun 1981 ketika filem pertama Sanjay yang berjudul Rocky rilis untuk tayangan umum. Sanjay Dutt memulai debunya di Bollywood dengan membintangi filem yang dibuat ayahnya yang berjudul Rocky dan rilis pada tahun 1981. Filem ini menjadi box office hit. Setelah itu Sanjay membintangi filem yang berjudul Vidata, filem yang membuat kutipan kasar tertinggi pada tahun 1982. Sanjay membintangi filem itu bersama pelakon-pelakon kaliber Bollywood seperti Dilip Kumar, Shammi Kapoor dan Sanjeev Kumar. Selanjutnya Sanjay membintangi filem yang berjudul Main Aawar Hu 1983. Setelah 2 tahun absen dari dunia akting, Sanjay akhirnya muncul dalam filem Janki Bazi yang rilis pada tahun 1985. Di awal-awal kemunculannya, selain filem pertamanya Rocky, filem-filem lain yang menampilkan dia sebagai hero utama gagal di pasaran. Hanya pada tahun 1986 dia membintangi filem yang dibuat oleh adik iparnya aktor Kumar Gaurav yang berjudul Nam, dan filem ini meledak di pasaran dan menjadi turning point dalam karya akting Sanjay. Pada dekad 80-an, Sanjay Dutt muncul dalam filem-filem yang dinilai berhasil seperti filem Imandar, Inam 10,000, Jeete Hain Shaan Se, Mardon Wali Baat 1988, Illaka, Hum Bhi Insaan Hai, Kanun Apna Apna 1989 dan Taakatwar. Akting Sanjay dalam dunia filem iaitu filem Kabza 1988 dan filem Hathiar 1989 menerima pujian daripada para pengkritik filem, walaupun kedua-dua filem ini hanya membuat keuntungan yang kecil ketika ditayangkan. Mulai penghujung tahun 80-an, Sanjay dilihat banyak membintangi multi-star filem, iaitu filem yang menampilkan ramai pelakon-pelakon lain. Dia sering berlakon bersama Govinda, Mithun, Dharmendra, Jackie Shroff dan Sunny Deol. Sanjay meneruskan membintangi multi-star filem di awal-awal tahun 90-an. Dia berlakon dalam filem-filem seperti Teja, Khatarnak, Zehrile, Thanedar, Khun Ka Qarz, Yalgar, Gumrah, Shahiban dan Atish Feel the Fire. Selain itu, di awal tahun 90-an itu juga Sanjay muncul dalam filem-filem yang menghendaki dia melakonkan watak yang menjadi tumpuan keseluruhan cerita dalam filem itu. Misalnya dalam filem Sadak 1991, kemudian filem Sajan 1991 juga, dan filem Khalnayak.
Akting Sanjay dalam filem Sarjan sebagai hero romantik menuai pujian daripada para pengkritik filem. Filem Sarjan juga meledak di pasaran dan menjadi filem dengan kutipan kasar tertinggi untuk tahun 1991 tersebut. Sementara filem Sadak menjadi filem dengan kutipan kasar kelima tertinggi pada tahun yang sama. Filem Khalnayak menjadi blockbuster dan menjadi filem dengan kutipan kasar kedua tertinggi untuk tahun 1993. Ini diikuti dengan satu lagi filem lakonan Sanjay yang juga meledak di pasaran pada tahun 1993 itu, yaitu filem Gumrah. Pada tahun 1993, kota raya Mumbai diguncang dengan siri serangan bom. Sanjay Dutt adalah salah seorang personaliti Bollywood yang menghadapi tuduhan terlibat dengan serangan itu. Sanjay dituduh menyimpan senjata yang diterimanya dari pihak pemberontak di rumahnya. Namun Sanjay dalam pengakuannya mengatakan dia hanya menyimpan satu jenis senjata saja yang diterimanya dari seorang produser filem untuk melindungi keluarganya. Juga dilaporkan tuduhan yang diterima Sanjay kerana perbuatan musuh politik ayahnya Sunil Dutt. Sunil Dutt memang ketika itu aktif sebagai seorang politikus di India. Sanjay dipenjarakan kerana tuduhan itu selama beberapa tahun. Sejak ditangkap pada tahun 1993, kehidupan Sanjay seperti bolak-balik ke penjara. Penangkapan yang pertama, Sanjay memohon bel atau ikat jamin dan dibebaskan setelah sebulan mendekam di penjara. Namun setahun 2 bulan menghirup udara bebas, Sanjay kembali ditangkap pada bulan Julai 1994 sebab bel atau ikat jaminnya dibatalkan mahkamah. Sanjay akhirnya dibebaskan Mahkamah Agung pada bulan Oktober tahun 1995. Setelah dibebaskan, filem lakonan Sanjay yang rilis ialah filem yang berjudul Daud 1997. Filem itu dikatakan hanya menerima keuntungan yang tidak banyak. Setelah itu, satu lagi filem lakonan Sanjay yang berjudul Dushman 1998 rilis. Dalam filem ini, Sanjay Dutt berpasangan dengan Kajol yang memegang watak dua adik-beradik kembar. Filem ini meledak di pasaran. Sanjay Dutt seperti melakukan comeback dalam industri filem Bollywood pada tahun 1999. Pada tahun itu, 5 filem lakonannya meledak di pasaran, iaitu filem Kartus, diikuti dengan filem Khubsurat, Hasina Manjayegi, Dag The Fire dan Vastav The Reality. Bahkan menerusi filem Vastav, Sanjay buat pertama kalinya memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik dalam anugerah Filmfare. Pada tahun 2000, Sanjay membintangi filem yang menampilkan Hrithik Roshan dan Preity Zinta sebagai pelakon utama. Filemnya berjudul Mission Kashmir. Akting Sanjay dalam filem ini menuai pujian para pengkritik filem dan dia memenangi award kritik dalam Filmfare sebagai pelakon lelaki terbaik. Sanjay masih meneruskan kerjaya aktingnya dengan menjadi pelakon utama untuk filem-filem yang dipuji oleh para pengkritik filem, yaitu filem Jodi No. 1 2001, Pita 2002, Kante 2002 dan juga filem yang memenangi National Award yaitu filem Munna by MBBS 2003. Filem ini memberikan Sanjay beberapa anugerah dan bahkan dia memenangi anugerah sebagai pelakon komedi terbaik dalam Filmfare. Filem ini juga mencapai status Silver Jubilee atau Jubilee Perak kerana ditayangkan selama 25 minggu berturut-turut. Tayangan selama 25 minggu itu merupakan catatan tersendiri untuk filem ini. Sebagai info, hanya 8 filem yang mencapai status ini sejak tahun 2000. Bahkan minggu yang ke-26, filem ini masih ditayangkan di 257 teater di seluruh India. Kejayaan terus mengiringi langkah Sanjay Dutt untuk filem-filem lakonannya seperti filem yang berjudul Musafir 2004, Plan 2004, Parinita 2005 dan Das 2005. Sanjay sekali lagi memenangi award kritik untuk aktingnya dalam filem Shabd 2005 dan Zinda. Sanjay turut membintangi sequel filem Munna by MBBS yang diberi judul Lagi Rahu Munna by yang rilis pada tahun 2006. Sanjay turut memenangi beberapa penghargaan untuk filemnya ini, termasuk penghargaan istimewa dari Perdana Menteri India ketika itu, yaitu Manmohan Singh, kerana keterlibatan Sanjay dalam siri filem Munna by. Filem-filem lain lakonan Sanjay, Dhamal 2007, Shootout at Lokhandwala 2007, All the Best 2009, Double Dhamal 2011, Son of Sardar 2012, Agnipat 2012 dan PK 2014, Bumi 2017, Sahib Bibi or Gangster 3 2018, Shamsera 2020, Sadak 2 2020 dan beberapa filem lainnya.
Pada bulan November 2006, Sanjay Dutt sekali lagi dihadapkan ke mahkamah, kali ini dengan tuduhan dia terlibat dalam tindakan bersama para pengganas atau teroris atau Terrorist and Disruptive Activities atau singkatannya TADA. Dia dipenjarakan kerana terbukti bersalah pada bulan Julai tahun 2007. Dia dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun. Namun pada bulan Ogos tahun 2007 dia berhasil dalam permohonan bel atau ikat jamin yang diajukannya dan dia dibebaskan. Namun pada bulan Mac tahun 2013 Mahkamah Agung India menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Sanjay yang ketika itu tidak hadir di mahkamah diberi tempoh 4 minggu untuk menyerah diri. Pada bulan Mei tahun yang sama Sanjay akhirnya dipenjarakan di penjara Yerwada di Pune. Pada tanggal 2 Oktober 2013, Sanjay mengajukan permohonan fulok atau bercuti selama 2 minggu dan dilanjutkan lagi selama 2 minggu lagi. Permohonannya dikabulkan oleh mahkamah. Sanjay bercuti di luar penjara sehingga 29 Oktober dan pada tanggal 30 Oktober 2013 dia kembali ke penjara. Sanjay hanya dibebaskan sepenuhnya dari penjara pada tanggal 25 Februari tahun 2016. Dalam satu wawancara dengan media, Sanjay Dutt mengakui hidupnya seperti roller coaster, naik turun dengan dahsyatnya. Kata Sanjay, dia bukanlah seorang politikus, namun dia berasal dari keluarga yang memang terlibat langsung dengan politik di India. Sanjay yang dipujuk teman baiknya pernah coba bertanding dalam pemilihan anggota Parlimen Lok Sabha pada tahun 2009 lalu menerusi parti politik Samajwadi. Namun dia tidak dapat meneruskan pemilihan itu kerana ketika itu dia sedang menghadapi tuduhan di mahkamah dan mahkamah pula tidak mau menggantung tuduhan itu. Sanjay Dutt mengakui dalam satu wawancara bahawa dia mulai ketagihan dadah atau drugs sejak di zaman kolejnya. Sewaktu dia membintangi filem pertamanya Rocky 1981, Sanjay Dutt sebenarnya banyak mengambil dadah untuk membantunya melancarkan lakonannya. Dia merupakan penagih tegar ketika itu. Menurutnya lagi, dia menyembunyikan heroin seberat 1 kilogram di kasut atau sepatunya. Dia menaiki pesawat bersama 2 adik perempuannya untuk menjalani syuting di wilayah Kashmir. Security di lapangan terbang waktu itu tidak terlalu ketat, sebab itu dia lolos. Kini bila dikenangkannya kembali peristiwa itu, dia menyesali tindakannya yang tidak memperdulikan keselamatan 2 adik perempuannya yang menemaninya. Kata Sanjay, kalau dia tertangkap waktu itu sudah pasti 2 adik perempuannya akan turut dianggap bekerjasama dengannya. Sanjay juga mengatakan untuk menutupi kesedihannya kerana ibunya yang harus dirawat kerana kanser, Sanjay banyak menghilangkan diri ke alam khayalannya dengan mengambil dadah atau drugs itu. Ayahnya yang menjadi sutradara filem pertamanya Rocky juga tidak mengetahui kalau dia adalah seorang penagih dadah tegar ketika itu. Sanjay Dutt juga mengakui dia hanya berusia 9 tahun ketika kali pertama belajar menghisap rokok. Kata Sanjay, dulu-dulu ayahnya selalu mengadakan pesta di rumah mereka dan mengundang para tamunya ke rumah mereka. Kata Sanjay, dia selalu melihat tamu ayahnya merokok dan dia merasa teringin untuk mencobanya. Para tamu yang tidak mematikan puntung rokok mereka dan meninggalkannya begitu saja di ashtray atau tempat abu rokok, Sanjay lantas menghisap rokok yang mereka tinggalkan itu. Kata Sanjay selanjutnya, ayahnya pernah menciduknya sedang merokok di bilik mandi dan ayahnya memukulnya serta memarahinya. Ketika itu usianya baru 9 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Sanjay memasuki Elphinstone College di Mumbai. Dari seorang perokok tegar, dia mulai beralih menjadi seorang penagih dadah atau drugs. Dia mengakui taraf pemikirannya ketika itu agak terbatas kerana banyak dipengaruhi narkotik dan yang sejenisnya. Sanjay Dutt mengatakan dengan pemikiran yang terbatas itu dia hanya memikirkan untuk bekerja dalam bidang yang mampu memberikannya wang yang banyak tanpa perlu bersusah payah. Dan dalam pemikirannya ketika itu dia menjadi pelakon filem adalah pekerjaan paling mudah untuk dilakukannya. Sanjay mengemukakan keinginannya terhadap ayahnya Sunil Dutt, namun ayahnya memarahinya bila dia mengatakan menjadi pelakon itu pekerjaan yang mudah. Kata ayahnya, kalau memang berlakon merupakan pekerjaan yang mudah, maka sudah pasti semua orang ingin menjadi pelakon. Sunil mendukung keinginan Sanjay untuk menjadi pelakon, namun dia mengenakan syarat Sanjay harus memasuki kelas akting selama 2 tahun sebelum ayahnya Sunil membuatkan filem Rocky untuknya. Keinginan ibunya Nargis ialah untuk menyaksikan filem pertama lakonan anak kesayangannya Sanjay. Namun ketika itu Nargis sedang berjuang melawan penyakit kanser yang dideritanya.
Keinginan seorang ibu untuk menyaksikan filem pertama lakonan anaknya tinggal hanya sebagai keinginan. Ibu Sanjay Nargis meninggal dunia 5 hari sebelum filemnya ditayangkan. Sanjay Dutt yang terlalu sukar menerima kematian ibunya itu masih merasakan yang ibunya berada di dekatnya. Sebab itulah sewaktu tayangan perdana filem Rocky itu Sanjay membiarkan satu kursi di sebelahnya kosong yang disediakannya untuk ibunya. Selain berlakon, Sanjay juga menjadi host bersama untuk musim kelima reality show India Bigg Boss bersama Salman Khan. Show ini ke udara di Colors TV mulai 2 Oktober 2011 hingga 7 Januari 2012. Sanjay dalam satu wawancara mengatakan dia sebenarnya kurang berminat menjadi host TV, namun Salman Khan yang berusaha memujuknya. Sanjay yang memiliki ibu dan ayah yang cukup established di Bollywood iaitu Nargis dan Sunil Dutt memang dilahirkan dalam keluarga yang berkecukupan. Ditambah lagi dengan filem debutnya yang berjudul Rocky yang rilis pada tahun 1981 menjadi box office hit menyebabkan dia daripada seorang pemuda biasa menjadi terkenal sebagai seorang aktor filem. Beberapa aktris Bollywood yang menjadi pasangannya dalam filem banyak yang jatuh cinta padanya. Sebab itulah Sanjay memiliki kisah cinta yang banyak terutama sewaktu dia muda. Nama Sanjay selalu menjadi sorotan media disebabkan kisah cintanya, juga kerana ketagihannya terhadap drugs atau dadah, keterlibatannya dengan senjata-senjata berbahaya dan juga kisah pemenjaraannya. Selain menjalin hubungan cinta yang banyak, Sanjay juga terkenal dengan kisahnya yang berkahwin berkali-kali. Sanjay mendirikan rumah tangga sebanyak 3 kali. Sanjay mendapat seorang anak perempuan dari perkahwinan yang pertama dan kini dia hidup bahagia dengan isteri ketiganya, aktris Manayata Dutt, dan dia mendapat anak kembar. Kami akan teruskan kisah Sanjay Dutt ini yang kini berusia 63 tahun dalam bagian akhir di video yang akan datang. Kami mohon kesabaran anda. Oke, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengeluk-elukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.